Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Warga Emas mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 70 kali khatam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74. Majlis berlangsung di Masjid Hasanah Bolkiah, Kampung Mentiri. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis yang sama juga akan diadakan di Masjid Rancangan Perpindahan Negara Kampung Pandan dan Masjid Sultan Sharif Ali Kampung Sengkurong pada 26 dan 27 Disember ini. Dengan sokongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Chris Carmilla Creations Company telah mengadakan pelbagai aktiviti sempena Brunei December Festival 2020. Kemarin diadakan Jiwaku Seni Pertandingan, Seni Grafiti dan Jiwaku Puitis Poet Performance di Pribi Gadong. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Jiwaku Puitis Poet Performance adalah platform bagi meraihkan The International Poetry Day tahun ini. 6 peserta terdiri daripada peserta antarabangsa dan tempatan menyampaikan puisi mereka. Acara ini diharap dapat melahirkan masyarakat yang kreatif, terutama sekali belia, untuk lebih terbuka di samping memperolehi pengetahuan dan pengalaman. Manakala Jiwaku Seni Pertandingan Seni Grafiti adalah satu platform untuk artis tempatan berkarya bagi membentuk sesuatu projek atau memberikan ruang kerjasama yang lebih berpotensi di masa akan datang. Kira-kira 200 orang pelatih orang kelainan upaya beserta ibu bapa dan penjaga meraihkan Hari Terbuka Pusat Bahagia sempena Harian Antarabangsa Orang Kelainan Upaya 2020. Majlis dianjurkan oleh Bahagian Perkhidmatan Orang Kelainan Upaya Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM. Perasmian Hari Terbuka Pusat Bahagia Brunei Muara disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pelbagai aktiviti dan program disusun bagi memeriahkan acara di Hari Terbuka Pusat Bahagia. Juga diselitkan pemberikaan kursus-kursus yang ditawarkan bagi orang kelainan upaya di ke-44 daerah. Antara acara yang disusun ialah pameran daripada agensi kerajaan dan persatuan badan-badan bukan kerajaan. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD kemarin menganjurkan Hari Terbuka Pengakap 2020 bersempena sambutan Hari Pengakap Negara Brunei Darussalam di Demul Gadong. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pelbagai aktiviti diadakan dalam memeriahkan Hari Terbuka Pengakap seperti mini pameran, kegiatan daripada ahli-ahli PPNBD dari ke-44 daerah, pertandingan Beyblade dan pertandingan mewarna bagi kanak-kanak. Acara antara lain bertujuan sebagai salah satu usaha PPNBD untuk memperkenalkan lagi pergerakan berpengakap di negara ini kepada masyarakat umum di samping membuka peluang kepada orang ramai khususnya para belia yang berminat menceburkan diri dalam PPNBD. Dalam meningkatkan kemahiran komunikasi dan keyakinan diri di hadapan khalayak ramai, 25 pelajar dari beberapa buah institusi pendidikan tinggi dan sekolah tempatan berjaya mengungkayahkan satu pementasan teater. Dengan tajuk Jin Air, pementasan diadakan di Dewan Serbaguna Universiti Teknologi Brunei.
Hadir menyaksikannya Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Dato' Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Teater ini merupakan inisiatif para pelajar yang dihasrat dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan permainan peranan dalam sebuah lakonan di samping mengasah bakat mereka dalam penulisan skrip dan improvisasi. Teater berdasarkan sebuah novel kesusasteraan Inggeris yang mengisahkan seorang gadis yang cukup berani dan perjuangan kisah cintanya dalam menempuh pelbagai halangan. Pementasan teater ini dianjurkan oleh Universiti Teknologi Brunei dengan kerjasama Kedutaan Bangladesh di negara Brunei Darussalam dan Brunei Darussalam Reading and Literacy Association rela. Dalang bagi suspek kes rompakan bersenjata yang berlaku di sebuah kedai emas di premis perniagaan Kampung Tanjung Bunut berjaya ditangkap. Penangkapan ke atas suspek terbabit dijelaskan oleh pemangku penguasa kanan polis dalam satu sidang media kemarin. Pencarian dan pengesanan terhadap dalang bagi suspek kes rompakan bersenjata yang berlaku di sebuah kedai emas di kawasan premis perniagaan Kampung Tanjung Bunut berakhir dengan kejayaan penangkapan ke atas kedua-dua suspek. Susulan penangkapan terhadap suspek pertama iaitu Muhammad Noh bin Muhammad Idham dan suspek kedua Muhammad Amirul Alif bin Ali ini akan membantu sepenuhnya dalam melancarkan lagi proses penyiasatan serta pengumpulan bahan bukti. Pasukan Polis Diraja Brunei turut menekankan mengenai peruntukan di bawah Seksyen 412 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 yang menjelaskan bahawa mana-mana individu secara tidak jujur menerima harta yang dicuri seperti dalam kejadian rompakan dan sebagainya jika sabit kesalahan akan dihukum penjara bagi suatu tempoh yang tidak melebihi 15 tahun dan boleh dikenakan denda. Tiada kes jangkitan baharu dicatatkan kemarin. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 152 dengan kes yang sembuh seramai 149 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. 707 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala seramai 9,605 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 210 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 81,106 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran yang merupakan mukjizat agung junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain dari menjadi bahasa ilmu yang digunakan oleh ilmuwan Islam dalam pelbagai bidang. Bahasa Arab diakui di seluruh dunia kerana ia mempunyai peranan yang sangat besar dalam membangun peradaban dunia hingga sekarang. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui unit Ta'ziz Al-Lughah Al-Arabiyah di Madaris Arabiyah dengan kerjasama Persatuan Bahasa Arab Negara Brunei Darussalam mengadakan sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia di Taman Haji Seri Muda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Pelancaran sambutan disempurnakan oleh Pengiran Dato' Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Pelbagai aktiviti disusun bagi memeriahkan suasana sambutan kemarin.
Antara lain sambutan bertujuan sebagai menzahirkan rasa cinta kepada penggunaan bahasa Arab dalam kehidupan seharian di samping memberi dan memasyarakatkan bahasa Arab kepada kumpulan sasaran dan komuniti. 18 Disember merupakan hari yang ditetapkan oleh Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO sebagai Hari Bahasa Arab Sedunia. Suasana Pekan Tutong meriah dengan pelbagai aktiviti menarik dalam program Tutongku Ceria yang diadakan di kawasan hadapan jeti Sungai Tutong. Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong dan Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pengiran Mahdini bin Pengiran Haji Ali, pemangku pengerusi Lembaga Bandaran Tutong. Juga diadakan aktiviti jalan santai mengelilingi tatangan persiaran Sungai Tutong. Aktiviti dikendalikan oleh Jabatan Bandaran Tutong dengan kerjasama Jabatan Daerah Tutong dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong dan juga AIZ Event Planner and Management. Selain menceriakan suasana Pekan Tutong, ianya diarahkan bagi mengisi masa cuti penggal persekolahan dengan membawa ahli keluarga beriadah ke daerah ini. Juga diadakan penyampaian sijil penghargaan kepada para sukarelawan yang menyertai wall graffiti painting, iaitu melakar lukisan seni grafiti dinding di kawasan zon bersih Kompleks Bunga Cempaka Bersaudara Pekan Tutong sebagai salah satu aktiviti Minggu Kreatif dan Inovasi Tutong 2020. Persatuan Bulan Sabit Merah Cawangan Daerah Tutong kini mempunyai ibu pejabat yang baharu terletak di Jalan Penyurat Haji Abu Bakar, Kampung Bukit Bendera, Daerah Tutong. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Ajmin bin Haji Meludin, pemangku pegawai daerah Tutong. Perasmian ibu pejabat yang baharu ini juga diadakan bersempena Hari Bertindak 2020. Dengan adanya ibu pejabat ini akan dapat meningkatkan pentadbiran yang lebih sempurna dan fokus selain memberikan peluang kepada para ahlinya untuk merancang, melaksanakan serta merealisasikan hala tuju persatuan berkenaan. Juga diadakan penyampaian sumbangan berupa catuan makanan kepada 14 orang daripada golongan yang memerlukan dari daerah tersebut. Promosi Kesihatan Maitah Ketani Bersihat menanai sikap pentingnya melakukan kegiatan fizikal setiap hari di samping meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai isu kesihatan seperti amalan cara hidup sihat dan penyakit-penyakit kronik. Justru Kelab Belia Permata Hijau Temburong dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Temburong dan Promosi Kesihatan mengendalikan aktiviti promosi kesihatan dan penyakit tidak berjangkit. Acara dirasmikan oleh Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, pemangku pegawai daerah Temburong, bagi pelepasan basikal ton sejauh 10 km dan 42 km. Juga diadakan acara walkathon sejauh 2 km. Hadir sama Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti seperti pameran kesihatan, pameran Persatuan Bulan Sabit Merah Temburong, jualan satu kampung satu produk dan acara sukan. Negara Brunei Darussalam berada di dalam fasa pertama musim monsun Timur Laut. Pada lazimnya keadaan cuaca tidak menentu dengan hujan lebat atau hujan berpetir sekali-sekala berlaku terutama pada waktu malam dan awal pagi. Lururan angin timur laut yang kuat juga boleh menyebabkan peningkatan ketinggian ombak di perairan Brunei ke paras bergelora. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam siaran akhbarnya menjelaskan pada pukul 12.05 kemarin, sistem lekungan tropika berada di kawasan timur laut China Selatan, itu sekitar 626 km jauh dari negara Brunei Darussalam. Lekungan tropika diramal akan bergerak ke arah barat menjauhi negara ini. Keadaan cuaca di negara ini untuk beberapa hari akan datang
dijangkakan dipengaruhi secara tidak langsung oleh sistem lekungan tropika yang melintasi Laut Cina Selatan. Hujan beserta angin kencang dijangka berlaku sekali sekala, terutamanya di kawasan laut dan mungkin merebak ke kawasan pesisiran pantai. Kelajuan angin boleh mencapai sehingga 50 km sejam. Karangan angin kencang yang dijangka berlaku di kawasan laut negara boleh meningkatkan ketinggian ombak dari paras sederhana hingga bergelora mencapai sehingga ketinggian 3.0 meter untuk beberapa hari sehingga hari Rabu 23 Disember 2020. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa peka dan mengambil kira ramalan, nasihat dan amanan cuaca terkini dalam membuat perancangan ke laut ataupun mengambil langkah-langkah awal yang bersesuaian untuk memastikan keselamatan. Orang ramai dan juga para pemandu jalan raya juga dinasihatkan mengambil perhatian akan kejadian hujan lebat atau risiko banjir kilat, terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir semasa hujan lebat dan juga bahaya kejadian pokok tumbang semasa keadaan berangin. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam akan terus memantau perkembangan keadaan cuaca dari masa ke semasa dan akan mengeluarkan nasihat dan amaran cuaca jika dan bila perlu. Bagi maklumat keadaan cuaca terkini, hubungi Pusat Ramalan Cuaca melalui talian cuaca 114 atau melayari laman sesawang www.met.gov.pn atau mengikuti laman sosial media Facebook dan Instagram @BruneiWeather dan aplikasi Bimbit Brunei WX. Taman Permainan Jerudong menjadi tumpuan orang ramai menyaksikan demonstrasi seni mempertahankan diri yang dipersembahkan oleh Kumpulan Pertahanan Diri. Demonstrasi diadakan sempena Hari Terbuka Seni Mempertahankan Diri dan merupakan salah satu aktiviti Brunei December Festival 2020. Kumpulan ini mempersembahkan antara 10 jenis seni mempertahankan diri. Antara yang menyaksikan demonstrasi ini, Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali, Timbalan Setiausaha Tetap, Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Mereka mempersembahkan pelbagai aksi seni mempertahankan diri termasuk silat, taekwondo, karate, muay thai atau tinju siam, judo, kendo dan wushu. Di samping menyaksikan demonstrasi, pengunjung juga menyaksikan pameran peralatan yang digunakan dalam seni mempertahankan diri dan berpeluang mencuba sendiri seni mempertahankan diri tersebut. Sebahagian kawasan di Seria dan keseluruhan Mukim Kuala Belait dan Mukim Kuala Balai akan mengalami gangguan bekalan air kekuningan yang disebabkan oleh kerja-kerja pembaikan dan penggantian filter media bagi tangki nombor 5 dan nombor 7 di logik rawatan air Seria. Menurut siaran akhbar Jabatan Kejuruteraan Kementerian Pembangunan, gangguan tersebut juga adalah disebabkan oleh paras air di Sungai Badas yang tinggi dan seterusnya mengakibatkan air terlalu tinggi warnanya. Kerja-kerja ke atas tangki-tangki tersebut akan mengambil masa selama 3 bulan dan akan dilaksanakan secara berjadual. Jabatan Kejuruteraan telah mengambil setiap langkah untuk menangani masalah air kekuningan dengan secepat yang mungkin dan memastikan air yang dikeluarkan daripada loji rawatan air Seria mengikut garis pandu Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Bagi perkhidmatan bekalan air bersih melalui tanker atau sebarang aduan berhubung pembekalan air bersih, boleh menghubungi talian Darussalam 123. Kejohanan Brunei Motocross Fundraise 2020 peringkat akhir berlangsung kemarin di litar motocross Tanah Jambu dengan mempertandingkan 6 kategori. Kategori motocross veteran dijuarai oleh Misli Jaafar mengutip 50 mata. Tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi oleh Edrus Lamiah dan Nafi Lamiah. Kategori Star Rookies pula dimenangi oleh Alim bin Abdullah juga memungut 50 mata dan tempat kedua dan ketiga pula Hanif Abu Bakar dan Nok David. Haji Izzam Haji Mashhud juga mengumpul 50 mata selepas menjuarai kategori terbuka, sementara Misli Jaafar dan Haji Jamil Haji Karim masing-masing memenangi tempat kedua dan ketiga.
Dan kategori novice pula Nur Lidi Lamiah muncul juara dengan mengutip 50 mata. Tempat kedua dan ketiga masing-masing dijuarai oleh Julian Mastra dan Haji Jafarai Muddin.